Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Maharap. Berita dimulakan dengan Kerajaan Sarawak akan mengadaptasi sistem saliran terbaik dunia termasuk dari Belanda dalam usaha menangani banjir di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Upeng berkata, buat masa ini kerajaan negeri sedang melaksanakan satu kajian menyeluruh dalam usaha memperbaiki sistem saliran sedia ada. Menurut beliau, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuiyan yang telah pulang dari Belanda baru-baru ini akan mengetuai usaha itu. Di mana negara Belandanya sebenarnya it is below the sea. Jadi dia ada sistem yang baik, maka kita akan gunakan sistem tersebut untuk Sarawak, termasuklah kawasan-kawasan lain termasuk Sibu, Miri dan juga kawasan Belah Seri Aman yang selalunya menghadapi banjir. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS SJK Chung Hua Batu Kawah di Kuching pada Khamis. PPS berkenaan menempatkan seramai 80 orang mangsa banjir daripada 19 keluarga setakat ini. Mengulas lanjut, Premier Sarawak berkata, projek sistem saliran baru tersebut juga bakal melibatkan peruntukan besar dan kerajaan bersedia memberi komitmen tersebut bagi menyelesaikan masalah banjir. Sementara itu, Sarawak akan terus memberi perhatian kepada kebajikan mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Setakat Khamis, seramai 338 mangsa banjir daripada 87 keluarga di kawasan Kuching, Siburan, Engkelili dan Debak telah dipindahkan ke 4 PPS. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di PPS SJK Chung Hua Batu Kawah mendapati seramai 80 orang mangsa banjir daripada 19 keluarga telah ditempatkan di situ. Semasa ditemu bual, seorang mangsa banjir yang ingin dikenali sebagai Nora memberitahu inisiatif Kerajaan Sarawak menyediakan penempatan PPS sedikit sebanyak memberi keselesaan dan meringankan mereka pada masa sukar ini. Itu dah okey tu. Kami orang nolak di kaki 5 aja. Dekat Yosi memang tak lekat nolak. Kaki 5 hanya tidur. Si ada dilam, si ada bantal. Sudah syukur dah alhamdulillah. Makan si lelah masak. Dulu kami orang ni beri dan nyemi beri makan. Masak ni punya ada dapur. Itu dah syukur. Kami orang dah 2 kali banjir dah ini. Manakala Kasmah Kipli yang juga mangsa banjir meluahkan rasa kesyukuran atas sumbangan yang telah disalurkan oleh Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. Pasal sumbangan makanan memuaskanlah. Pasal ada siapa-siapa yang ada hantar bahan itu nak semuanya memuaskan. Dalam hal itu, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang ditugaskan di PPS itu berperanan untuk memastikan mangsa-mangsa banjir dirawat dan dijaga dengan baik dari segi fizikal dan mental. Jadi kami orang target group memang kanak-kanak. Okay, kami orang ada beberapa aktiviti which is macam biasa is baking, and then ada colouring, aktiviti colouring which is kami akan guna body outline. Body outline tu ada, maksud kami dalam body outline ada 4 emosi lah. Okay, 4 emosi. Ada emosi gembira, emosi sedih, emosi marah, emosi takut. Jadi arahannya adalah kanak-kanak tak perlu colour. Mungkin body reaksinya macam mana yang menggambarkan emosi tadi. Berita seterusnya, penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir diingatkan agar sentiasa bersiap siaga dan mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya diarahkan untuk berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Timbalan Premier Sarawak Dr. Ahmad Degres Ugahambas berkata, faktor keselamatan penduduk merupakan keutamaan Kerajaan Sarawak apabila berlakunya banjir. Kalau ada arahan untuk berpindah, minta mereka mesti berpindah. Matlamatnya adalah kita minta mereka berpindah supaya mereka selamat. Kalau tidak mereka duduk di rumah, banjir, air naik, ia akan mengancam nyawa. Our top priority is to save life.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan lawatan ke PPS Dewan Milenia di Debak pada Khamis. Selain itu, Datuk Ahmad Degres Ugah yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBS Sarawak memberitahu PPS Dewan Milenia telah dibuka pada jam 9 malam Rabu berikutan banjir yang melibatkan 3 kampung iaitu Kampung Lalang, Kampung Babu dan Kampung Bunge. Katanya PPS berkenaan menempatkan seramai 51 buah keluarga melibatkan 213 orang mangsa. Ujarnya lagi, semua jabatan dan agensi kerajaan yang merupakan ahli jawatankuasa pengurusan bencana daerah dan bahagian turut bersama menggembleng tenaga untuk memastikan mangsa dibantu dan memberi keselesaan apabila mereka ditempatkan di PPS berkenaan. Paparan selanjutnya, para peniaga di Sarawak secara amnya kurang mendapat pendedahan akan kepentingan kaedah pembayaran atau pembelian tanpa tunai. Sehubungan itu, Agrobank Cawangan Betong telah mengadakan program taklimat cashless payment bersama penduduk kawasan Betong dan Sepau dengan tujuan memberi pendedahan berkaitan peluang mengembangkan lagi perniagaan melalui pembiayaan yang ditawarkan oleh Agrobank. Difahamkan para peserta program merupakan dari kalangan ketua masyarakat, ketua kaum, tuai rumah kapitan, kaunselor pengerusi peniaga dan penjajah peniaga-peniaga pengerusi Chinese Chamber of Commerce dan lain-lain. Dalam hal itu, Datuk Ahmad Degres Ugah berkesempatan meninjau program taklimat tersebut di Pejabat Daerah Kecil Sepau pada Rabu. Selesainya program, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban meluangkan masa menyantuni para peserta dan pihak penganjur program. Beralih ke perkembangan persidangan Dewan Raya di Kuala Lumpur dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di seluruh negara. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidek, projek pembinaan gantian penuh 28 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Matu Daru telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 Rolling Plan 2 tahun 2017. Jelasnya, iklan tender telah dipelawar pada 19 November 2022 dan status projek ini berada di peringkat penilaian tender oleh Jabatan Kejaraya JKR Sarawak. Fadlina menambah projek dijangka untuk dikeluarkan surat setuju terima pada 30 Mac 2023 dan kerja pembinaan di tapak akan bermula pada pertengahan bulan April 2023. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi pada Selasa. Sementara itu, Fadlina berkata projek pembinaan gantian penuh SMK Sabuyau yang telah diluluskan dalam RMK 11 Rolling Plan 1 tahun 2016 kini berada pada peringkat penyediaan reka bentuk. Jelasnya, skop projek itu meliputi pembinaan 36 bilik darjah, asrama untuk 500 pelajar dan lain-lain kemudahan dengan kos sekitar RM95.764 juta dan tempoh pembinaan adalah selama 36 bulan. Fadlina menambah terdapat keperluan untuk mengubah reka bentuk projek berkenaan kepada reka bentuk seismik selaras dengan peta zon bencana seismik Malaysia bagi pengurusan bencana yang dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Katanya lagi, ini menyebabkan berlaku peningkatan kos dan permohonan peningkatan kos ini akan diangkat kepada pihak Kementerian Ekonomi untuk kelulusan dan projek ini dijangka akan ditender pada awal Jun 2023. Justru itu, beliau memberitahu bahawa KPM komited dalam menyediakan infrastruktur yang selamat termasuk memastikan reka bentuk bangunan adalah selamat dan menepati skop pembinaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan pada Selasa. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam Lukas.